Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya hormati al-fadil Tuan Pengerusi Majlis Ceramah kita pada malam ini, saya hormati pengerusi serta seluruh saf kepimpinan masjid, barisan kepimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, rahimakumullah, yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, alhamdulillah, malam ini dapat sama-sama saya hadir kali yang kedua saya difahamkan. Kali yang pertama saya tak tahu bila. Tahun lepas alhamdulillah, malam ni dapat sama-sama dengan tuan-tuan di masjid tuan-tuan ni. Dan malam ni saya tak mau ambil masa yang lama sebab saya nak balik ke Kedah malam ni. Saya dah keluar daripada hari Rabu itu ni. Hari Rabu pagi saya ada di Simpang Pulai, Perak. Malam saya ada di Ceras. Pagi kemarin hari Khamis, pagi saya ada di Al-Ustaz. Malam saya ada di Damansara. Pagi tadi saya ada di Petaling Jaya, tazkirah Jumaat. Malam ni ke sini dan esok saya nak balik. Saya nak balik malam ni. Jadi saya tak mau ambil masa yang lama lah tuan-tuan. Aisyah lebih-lebih sikit kita nantilah. Boleh ke tak? Jauh lagi perjalanan saya. Malam ni lepas suruh cakap tajuk bahaya Wahabi. Malam ni nak cakap tentang bahaya Wahabi. Tuan-tuan tahu ke Wahabi itu apa?
Ada orang tanya saya, Ustaz, Wahabi itu menatang apa? Dia bukan menatang. Orang Kedah ni dia kalau tak tahu apa, dia panggil menatang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kita tengok tuan-tuan, kehidupan kita ni berbeza dengan 20 tahun yang lalu. Saya dilahirkan pada tahun 1990. Tak payah duk kira. Umur saya hari ini 33. Ada 2 tahun lagi boleh masuk PLKN. Tu yang saya duk risau, takut nama saya lekat. Nah iya tuan-tuan. Dulu masa saya 35, saya duk berdoa, jangan bagilah nama saya dekat PLKN. Tak lekat. Ingatkah habis dah azab tu? Tuan-tuan mereka kata sampai umur 35, ada 2 tahun lagi buat luar, tolong doa. Saya merayu kat tuan-tuan, tolong doa jangan bagi saya lekat PLKN. Letih tuan-tuan tu. Lekat PLKN ni letih. Umur saya 33, maklum. Maklum lagi tua pada saya. Saya tengok maklum ada yang umur 60, ada yang umur 70. Paling tua dalam masjid malam ni umur apa tuan-tuan? 70, 80. 80 dah, 80. Ada 80 ada anak? Alhamdulillah. Maknanya tuan-tuan hidup lagi lama pada saya. Saya dilahirkan pada tahun 1990. Tuan-tuan dilahirkan pada tahun 1940. Ada yang 50. Ada yang 60, ada yang tahun 70 dan sebagainya. Kehidupan dulu dengan sekarang berbeza tak tuan-tuan? Berbeza. Felda Keratung ni mula orang duduk tahun bila? Di Felda Keratung ni. Ya. 81. Penduduk-penduduk yang lapisan pertama duduk pada tahun 81, sekarang 2023. Dulu dengan sekarang ni lain tuan-tuan. Dulu ni hidup kemasyarakatan ni hebat. Kemasyarakatan ni dulu ni jangan duduk main duduk kacau tuan-tuan. Cukup hebat. Dulu tuan-tuan kalau kita buat kenduri, dia bukan macam sekarang. Dulu dia guna konsep pakatan. Ada syarikat pakatan pinggan mangkuk ni buat kenduri. Kalau ada satu rumah nak kenduri tuan-tuan, 2 bulan orang kampung dah kalut dah dengan rumah tu. Dulu dengan nak memanggil, dengan nak bersiap rumah, dengan nak mesyuarat, macam-macam. Seminggu sebelum kenduri, tuan rumah ni tak ada buat kerja apa dah, sibuk. Betul tak? Dengan nak pergi beli ikan, dengan nak beli barang, nak masak, ketua, kalau Kedah dia panggil kedahok, sini dia panggil apa? Ketua Mentara lah. Ketua dapur tu. Kedah dulu dapur ni dia panggil kedahok. Faham tak? Kata orang Kedah. Kata tentang Kedah munafik. Apa tak faham dah bahasa ni. Banyak yang keluar-keluar Kedah jadi Kedah munafik. Munafik ni maklum Kedah pun tak, Pahang pun tak, dia duduk tengah-tengah. Ada nama dia munafik. Kedah munafik. Kedahok. Kedahok ni makna dapur orang masak tu. Ketua ni, yang bahagian masakan ni, dia akan sibuk dah. Senarai. Hari kenduri tuan-tuan, mana ada duduk buat buffet macam sekarang ni. Macam lah ni kita duduk buat buffet, pergi ambil sendiri. Hang nak minta kedarah apa ambil. Hang nak makan apa ambil, jangan duduk hinyak ya, pergi ambil. Dulu tak beridang. Betul tak? Beridang. Yang ni bahagian duduk bubuh nasi dalam pinggan. Yang ni bahagian angkat. Yang ni bahagian kutip. Yang ni bahagian masak. Yang ni bahagian basuh. Oi tuan-tuan, meriah. Kalau kenduri ni tuan-tuan di kampung macam berpesta dulu ni. Orang dulu dia kegembiraan, dia nak bahagia tak payah. Buat kenduri kahwin, bahagia. Macam pesta. Betul tak? Tuan-tuan faham ke tak ni? Nampak letih baru balik daripada Palestin ke apa lah. Dengar ceramah pun letih tu pun jangan nak pergi perang nak lawan Israel. Lawan Israel apa Pak Long pergi menikah orang lagi lawan dengan bini kita, tengok lepas ke tak lepas. Mau dengan bini pun tak lepas, dia duduk sembang nak pergi Palestin lah. Duduk di Keratung ni elok-elok lah.
nak pergi perang. Ada yang kemas, dia kata saya nak pergi perang Ustaz. Kalau boleh Pak Long ni Ustaz, Pak Long nak pergi ke Gaza, tak payah Pak Long ni buat Gaza tu dia pening kepala dengan Pak Long. Pergi nak perang, gula naik pula dah. Kencing manis. Duk pegang senapang mata pun tak apa nampak dah. Kali kena tembak syahid lagu tu lah. Peluru haram sebiji pun tak guna, tak tahu syahid dia. Duk di keratung 6 ni elok-elok, jangan duk ingat. Ni dulu saya nak cerita ni. Ustaz nak cerita apa? Dengarlah dulu. Dulu tuan-tuan, kita duduk dalam kampung tak macam hari ni. Zaman dulu maklum televisyen pun tak ada. Kalau bahasa Kodiang tempat saya dia panggil television. Sini dia panggil televisyen. Tak ada. Nak ada televisyen rumah ni tuan-tuan, orang yang berada ya. Sebab tu dulu ada sebiji televisyen, satu kampung boleh pergi tengok dekat rumah dia. Dia letak port milo yuran. Bohlah sekupang, bohlah 5 dit, bohlah 5 sen ke, 10 sen ke, sekupang ke, 5 dit, ikut juga lah boh. Ramai-ramai. Saya ingat tahun 2003. Masa tu saya tingkatan 1. 2003 ke 2005, lebih kurang begitu. Ingat lagi tak dulu ni, ada satu rancangan TV, nama dia Akademi Fantasia. Masa tu yang saya ingat, Maui World. Orang Pahang kan? Orang Johor. Maui ni masuk. Makcik-makcik kampung ni, Allah. Dalam kampung kami ada satu rumah yang ada istro. Malam Akademi Fantasia tu, penuh rumah dia. Nak tengok Maui. Saya pun pergi tengok juga. Saya pergi bukan nak tengok, nak pergi makan. Yang ni bawa bubuk kacang, yang ni bawa bihun Singapura, yang ni bawa nasi goreng Cina Muslim, yang ni macam-macam. Makan. Dulu, orang dulu cara dia nak berhibur. Pak Long, beraya. Kita cuba tengok hari raya dulu ni. Raya dulu dengan raya sekarang. Beza ke tak? Beza ke tak tuan-tuan? Beza. Kedamaian dan keharmonian masyarakat kita ni tuan-tuan, makin hari makin terhakis, makin hari makin hilang, makin hari makin pudar. Tuan-tuan sedar ataupun tidak? Benar ni saya nak tanya. Sedar ke tak? Hei orang Keratung, sedar ke tak? Ha? Sekarang ni tak apa nak seronok tuan-tuan. Tak tahulah. Saya ni baru muda pun tak seronok, tambah tuan-tuan nak tua-tua. Sebab apa dia yang tak seronok tuan-tuan? Sebab kita ni makin hari makin berpecah. Sebab dalam kehidupan kita ni makin hari kita suka bergaduh. Ini yang punca dia tuan-tuan. Bergaduh yang pertama ni masalah bendera. Yang ni tak boleh nak kata apa dah. Bak bendera. Ustaz nak main ceramah pun dia tanya ustaz ni bendera warna apa? Kenduri, dia tanya lu ni geng mana? Kadang-kadang duduk dalam rumah, duduk balik kampung raya, tuan-tuan tengok raita saja macam-macam bendera duk ada. Abang dengan adik tak bertegur siapa kih bendera. Sedangkan itu sama-sama Melayu, tu sama-sama Islam. Betul ke tak? Kerana bendera. Orang Melayu ni pula tuan-tuan dia fanatik ke politik terlebih sangat. Apa pun dia kira politik dulu orang Melayu ni. Yang kedua kita berpecah ni kerana apa dia tuan-tuan? Kerana amalan. Ini yang kedua. Kerana Yasin malam Jumaat kita nak gaduh. Kerana tahlil arwah kita nak gaduh. Kerana apa dia lagi? Qunut subuh kita nak gaduh. Kerana belarak Maulidur Rasul kita nak gaduh. Kerana usalli kuat tak kuat kita nak gaduh. Sama ada bismillah kuat tak kuat kita bergaduh. Kih qunut subuh, kih doa ramai-ramai. Yang ni pun kita nak gaduh. Dulu tak ada nak bergaduh ni tuan-tuan ni. Malam Jumaat nak baca Yasin, baca. Tak mau baca, duduk diam. Sebab dulu orang dulu ni dia senang. Senang orang dulu ni tuan-tuan. Dia mengaji tak jauh-jauh. Dulu tuan-tuan cuba tengok. Kalau kita nak mengaji. Pergi mana? Kelantan. Pergi Kelantan balik main buka pondok. Pergi Kelantan balik main buka pondok.
Dia mengaji dengan tok guru yang duk ajak di pondok tu sama dengan bagaimana kita beramal di Malaysia. Yang masalah hari ni tuan-tuan dia pergi mengaji dekat luar negara, dia buat balik fahaman luar negara, buat balik mah. Yang ni yang masalah dia maklum oi. Yang ni yang masalah dia maklum oi. Fahaman tu tak salah, cuma tak sesuai nak dikembangkan dan nak disebarkan dalam masyarakat. Tak sesuai. Faham tak? Tuan-tuan ni nampak macam tak faham. Kalau faham, cuba angguk sikit tuan-tuan ni. Yang duk keras macam Tok Kuang tu pasal apa? Cuba ambil hati saya ni. Faham angguk. Maklum faham tak? Faham apa? Terang balik. Faham, suruh terang ni. Tak sesuai fahaman tu. Saya bagi contoh mudah faham Pak Long. Pak Long duduk di Felda Keraton 6 ni ada kereta. Ada kereta tak? Ada. Di rumah Pak Long ada berapa buah kereta? 1, 2 biasa. Ada kereta kan? Maklum bisa tengok ada kereta. Biasa bawa ada kereta. Bisa mandu tak? Tak bisa. Duduk tepi cakap pandai. Pak Long bisa bawa kereta kan? Kita kereta di Malaysia. Kereta di Malaysia ni Pak Long, steering dia belah kiri ke belah kanan? Belah kanan. Pak Long pun pergi ke Saudi. Pergi Mekah. Di Mekah ada kereta tak Pak Long? Ada. Steering dia pun belah kiri ke belah kanan? Saya nak tanya, yang mana betul? Kereta ni yang betul, steering belah kanan ke steering belah kiri? Bahas. Saya pergi jumpa jawapan, beritahu dia. Silakan bahas. Yang berhormat sekalian. Kereta ni, steering belah kanan betul ke? Steering belah kiri yang betul? Tuan-tuan rasa-rasa yang mana betul? Pening banyak tu soalan. Saya tanya soalan mudah. Kereta ni yang betul-betul, steering dia yang betul. Belah kanan ke belah kiri yang betul? Dua-dua betul. Dua-dua betul. Hang belah kanan pun betul, hang belah kiri pun betul. Yang penting kereta tu jalan. Betul ke tak? Tu nak ingat apa tak ni? Dua-dua betul. Maklum. Dengan duk lena, baru lagi. Yang ni pun pantang ceramah kerana nak lena ni. Jangan duk lena. Minggu lepas dia pergi ceramah satu masjid, ada maklum tu lena macam tu, 2 hari lepas tu meninggal. Jangan. Belah kanan pun betul, belah kiri pun betul. Yang penting kereta tu boleh berjalan. Kita nak pergi ke mana, destinasi kita sampai. Tu yang matlamat dia. Cuma nak bagi tahu di Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan, Kementerian Pengangkutan Jalan menetapkan di Malaysia steering kita belah kanan. Tiba-tiba tuan-tuan pergi kerja di Saudi, tuan-tuan buat balik kereta Saudi main guna di Malaysia. Boleh tak guna di Malaysia? Boleh, tapi payah. Faham tak saya nak beritahu apa? Kereta tu boleh tak guna di Malaysia? Boleh, tapi payah. Kita nak memotong kanan, di Saudi memotong kiri. Ni duduk bawa, orang belah kanan tak ada. Nak tengok boleh potong tak boleh potong tak? Itu yang guna 4 hari belangak habis mati. Steering sebelah kiri tak sesuai nak diguna pakai di Malaysia. Di Malaysia, steering kita sebelah kanan. Understand? Oi. Tentang boleh ke orang putih semuanya. Tuan-tuan tunggu, tu baru seketir saya awak keluar tu. Ada lagi, nak kita nak awak keluar actually, tunggu saya tak tahu mana lagi. Apa yang saya nak beritahu tuan-tuan dengan misalan kereta tadi, fahaman. Kalau di Malaysia kita menetapkan bahawa di Malaysia kita berpegang kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, lain pada tu jangan bawa. Malaysia
ini negara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Negara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daripada sudut akidah, kita berpegang kepada mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam pegangan fiqh, kita berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Macam dipaham pegang. Lain pada tu, jangan sebar. Sama ada Syiah ke, Wahabi ke, apa-apa bi pun, jangan sebar. Ustaz, anak saya baru belajar dari luar negara. Balik, bagus. Tapi dia duduk di sana Ustaz. Dia tak mengaji macam orang Malaysia mengaji. Tak apa, tak ada masalah. Cuma pahaman dia jangan dikembangkan di Malaysia. Tu yang jadi punca kita berpecah belah. Kita di Malaysia, Asy'ariyah, Maturidiyah. Daripada sudut tauhid, kita menggunakan laras sifat 20. Ngajilah sifat 20 untuk mengenal Allah. Fiqh kita menggunakan madhab Imam Syafi'i. Mana boleh kita balik main? Saya tidak terikat dengan mana-mana madhab. Betul, cuma tak sesuai di Malaysia. Tu yang kita berpecah hari ini, tuan-tuan. Dah berpuluh tahun dah kita duk baca Yasin malam Jumaat. Anak hafiz ngaji luar negara 4 tahun, balik nak ambil habaq Yasin malam Jumaat bid'ah. Aku tak pergi penumbuk usah tu. Berpecah. Faham ke? Ha. Faham? Ha. Wallahu alam, cukup. Ceramah nak bagi faham ya. Bila balik mai ke Malaysia, kita duk semayang subuh, baca kunut. Anak pergi mengaji 4 tahun dekat luar negara, balik mai duk habaq. Kunut ni bid'ah. Ha ni yang orang duk berpendapat. Saya tak boleh cakap benda lagu ni tentang saya geram. Sekali saya bersila atas meja lagu tu Biasa saya ceramah ni. Daripada duduk atas kursi saya berdiri atas meja, geram. Tak boleh. Kita jangan kita ni tuan-tuan suka bercanggah dengan arus. Jangan. Ustaz, ya. Kami bila pergi ke kubur, kami tak mau duduk atas kubur. Kami nak diri. Silakan. Yang ni pula, dia ada pula macam di kubur-kubur kita ni. Dia ada buat bangsa kecil tu untuk orang baca talqin. Amalan tu betul tak? Ada nas, ada hujah. Jangan kata lepas ni tak betul. Ni yang duk baca-baca talqin ni buat apa ni, duk ajak-ajak orang mati ni buat apa ni. Hak ni yang masalah, tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, kita pergi Mekah. Ada tak yang dalam feda keratung ni yang pernah pergi Mekah? Ramai ke tak? Ramai. Dulu maklum nak cari orang yang biasa sampai di Mekah, payah. Lah ni nak cari orang yang tak biasa sampai di Mekah, payah. Ni kata terbalik dunia. Dunia ni terbalik, maklum. Benda pelik jadi elok, benda elok jadi pelik dunia hari ni. Contoh saya nak bagi. Tuan-tuan, dulu orang yang duduk dalam kampung ni, duduk dalam hutan ni, orang susah ke orang kaya? Dulu duduk dalam hutan. Susah. Yang duduk dalam bandar, orang kaya ke orang susah? Orang kaya. Sekarang hak duduk dalam hutan, orang kaya ke orang susah? Dulu yang duduk rumah kayu, orang susah. Yang duduk rumah batu, orang kaya. Hari ni yang duduk rumah batu orang susah, yang duduk rumah kayu orang kaya. Betul ke tak? Ha. Dulu Pak Long, orang susah pakai baju terkoyak. Orang kaya pakai baju elok. Hari ni orang susah pakai baju elok, yang kaya pakai baju terkoyak. Ni nama dia zaman gila. Di Indonesia dia panggil zaman edan, Pak. Gila. Saya nak bagi contoh hari ini, tuan-tuan, mudah. Tuan-tuan pergi ke Mekah. Banyak kali dah pergi. Saya pun berpuluh kali dah pergi Mekah. InsyaAllah ni minggu depan nak pergi pula. Doa lah. Selamat berangkat pergi, selamat berangkat balik. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan mendapat umrah yang makbulah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita pergi ke Mekah, tuan-tuan. Kita sampai di Mekah. Kita di Malaysia, kita sampai di Mekah.
Di Mekah kita tahu fahaman mereka ni berbeza dengan kita. Pegangan mereka berbeza dengan kita. Kita masuk semayang dalam Masjidil Haram. Kita masuk semayang dalam Masjid Nabawi. Dia tak sama dengan kita semayang di Masjid Al-Hidayah. Felda Keratung ni. Nama masjid ni Al-Hidayah. Tuan-tuan pergi di Mekah ni Pak Long, 5 waktu semayang di Masjid Haram. Alhamdulillah. Balik mai Felda Keratung nah haram tak pergi masjid. Na'udzu. Ni saya pergi ceramah di Felda mana dah tahun lepas. Saya ceramah di Pahang Felda mana dah, pengurusi masjid tu kata ustaz, minta ustaz buat pelancaran sikit. Saya kata nak pelancaran apa tuan Haji? Kita nak buat menara masjid. Kan masjid ni ke apa? Bukan kan? Ada masjid lain. Saya kata insya-Allah saya akan lancarkan. Cuma nak tanya tuan Haji lah, nak buat menara ni untuk apa? Dia kata kita ni ustaz nak pasang speaker ni bagi dengar bila azan ni, kita dengarlah jauh sikit, minta orang main mayang. Saya kata tuan Haji, puak yang tak mau main masjid ni tak payah buat menara dah Haji. Haji tarik wire speaker kita rumah depa satu pun 5 kali azan. Kalau dia tak main juga puak ni. Duduk di Mekah sampai Tok Bilal tak sempat azan, dia akan nak pergi masjid dah. Ni beza. Sama lah orang Keratung 6 ni pun. Duduk di Mekah ni kerapi. Kita semayang di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Saya nak tanya tuan-tuan, pengalaman tuan-tuan semayang di Masjidil Haram. Dia baca bismillah, baca Fatihah. Bismillah kuat ke slow? Ada tak di Masjidil Haram macam masjid kita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak ada. Ya Allahu Akbar. Semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul tak? Betul tak? Ada tak habis-habis semayang orang kita kata tu imam ni bid'ah? Tak baca bismillah, tak sah semayang. Ada tak? Ada tak tuan-tuan? Tuan-tuan semayang di Masjidil Haram, habis-habis semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tak dia doa mak-mak? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Lagu kita di masjid ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tuan Kedah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah tu dia. Asal mana Pak Long kok diang patut lebun. Duk la ilaha illallah. Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang nak balik-balik, yang nak mayang-mayang. Betul tak? Ada tak kita kata tu imam ni tak ikut sunnah? Ini cara kita tuan-tuan dalam berhadapan dengan perbezaan pandangan. Kita ni cukup terbuka. Ahlus sunnah wal jamaah ni. Semua betul. Kita pergi semayang di Mekah. Cara mereka pegang dengan pandangan mereka di Mekah, kita hormat. Tuan-tuan pergi India. Dia beza dengan kita tuan-tuan di India. Betul. Ini yang kita nak. Jangan berpecah. Hari ini tuan-tuan musuh-musuh Islam nak melihat kita berpecah. Bila kita berpecah, mudah untuk kita ni dileraikan. Mudah untuk kita dihantam. Mudah untuk kita dimusnahkan. Sebagaimana yang berlaku dekat Palestin. Hari ini tuan-tuan tengok. Alhamdulillah perkembangan yang terbaik. Negara-negara Arab mula nak bersatu untuk melawan Israel. Alhamdulillah. Cuma kita kata benda ni sepatutnya awal lagi berlaku. Hari ini baru Bahrain halau duta Israel keluar dari negara dia. Sebab apa dulu kamu mengiktiraf negara haram Israel ni? Setelah kamu melihat ribu orang, tuan-tuan, yang terkorban baru ni yang syahid,
Dah angka dia berbelah ribu dah. Tuan-tuan bayangkan daripada tahun 1940 berapa dulu sampai hari ni 2023 berapa juta dah rakyat Gaza terkorban. Pasal apa sekarang baru dunia nak buka mata? Bagui. Bukan saya kata tak bagui. Bagui. Tapi kenapa sekarang baru nak buka mata? Setelah Yaman memberikan warning, baru kita nak buka mata. Ini tuan-tuan cuba tengok apa yang berlaku di Gaza, tuan-tuan. Saya kadang-kadang duk kaji balik. Sebab apa jadi macam ni? Sampai jadi dua kelompok di Palestin. Hamas satu kelompok, Fatah satu kelompok. Sedangkan dua-dua ni rakyat Palestin. Sedangkan dua-dua ni umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Matlamat perjuangan Hamas untuk membebaskan Palestin daripada cengkaman Israel. Matlamat Fatah pun sama. Tapi kenapa membawa laluan yang masing-masing? Tujuannya sama ya tuan-tuan. Sama ada menjadi tali bangun ataupun tidak. Itu je persoalan. Ada juga bodoh-bodoh Melayu di Malaysia ni, dia kata ni lah, semua ni masalah dia Hamas lah, penting diri nak serang. Apa dia saya tak faham tuan-tuan. Kenyataan-kenyataan puak-puak bangang buat keluar ni. Minta maaf lah orang nak kata saya kasar. Kasar lah tuan-tuan ni. Nak kata apa? Bila buat himpunan solidariti, malu dekat China hak kafir tu mai duduk support Palestin. Malu dekat India yang bukan Islam support Palestin. Malu tuan-tuan. Pak Melayu ni kata ni apa ni semua salah Hamas ni. Hak kafir tu lebih faham dah. Ada juga kata saya tak setuju perjuangan mereka ni Ustaz. Sepatutnya tentera Hamas ni dia kena fikirkan tentang keselamatan orang awam. Sampai bila? Saya nak tanya tuan-tuan, kalau Hamas tak serang Israel, adakah Israel akan bagi kemerdekaan kepada Gaza? Tiap-tiap tahun bulan Ramadan, nuzul Al-Quran, kita akan dengar Israel bedal Palestin. Betul ke tak? Apa dia perjuangan mereka ni? Nak membebaskan tanah air mereka daripada dijajah. Saya nak tanya tuan-tuan di sini kebun apa? Kelapa sawit kan? Tuan-tuan duduk kebun kelapa sawit ni, tiba-tiba satu hari ada orang main bagi tahu kat kita, Tuan Haji, saya tengok dekat tanah Tuan Haji ada orang buat rumah. Tanah berapa ekar dia ambil tempat rumah buat. Tuan-tuan nak bayar ke tuan-tuan nak pergi halau? Saya nak tanya tuan-tuan. 2 saat dah sekarang. Nak biar kan nak halau? Kan tuan kata biar lah, dia ambil sikit je. Dia pun tak ada tempat duduk. Tuan-tuan nak biar ke tuan-tuan nak halau? Halau. Tuan-tuan cuba belajar daripada cerita pendekar Laksmana Doremi. Hak rumah teh pokok. Bila mereka buat rumah teh pokok, Tuan Tanah Kedaun bawa penguat kuasa pejabat tanah meh. Ingat tak? Hak penguat kuasa tu pun bukan penguat kuasa, macam hilang kuasa yang nampak. Bawa dengan senapang suruh halau. Penguat kuasa pejabat tanah tu kata ni tak ada undang-undang yang boleh halau mereka ni. Sebab mereka bukan buat rumah atas tanah. Ni bukan tanah, ni bukan apa nama rumah haram. Dia kata ni makruh. Penguat kuasa pejabat tanah tu kata ni makruh. Atas tanah pun tidak, atas awang-awangan pun tidak. Tuan tanah tu kata ni tak ada ke akta yang boleh? Tak ada, tak boleh nak halau. Tak boleh halau, tak boleh halau. Bila tuan rumah, tuan tanah ada bising, 3 orang nak sebenarnya dia pun tengok, apa ni? Duk bahas lah ni, hang kena keluar ni tanah aku. 3 orang ni kata, yang nak halau kami pasal apa? Kami bukan menceroboh tanah hang, kami buat rumah atas pokok. Dia buat cakap pandai. Kan? Dia buat pandai. Lah kali tuan tanah tu panggil orang main tebang pokok. Tak apa. Tak apa. Dia kata tak apa. Hampa duduklah dalam rumah hampa. Rumah hampa tak duduk atas tanah aku. Cuma rumah hampa ni duduk atas pokok. Pokok ni duduk atas tanah aku. Lah aku nak tebang pokok. Aku bukan nak runtuh rumah. Ni
P. Ramlee bagi dah tuan-tuan dia pengajaran. Halau orang yang ceroboh tanah kita. Tuan-tuan, saya dalam handphone ni masuk dalam satu telegram. Telegram ni dia duduk update maklumat daripada Gaza ni setiap masa. Tapi dalam bahasa Arab lah. Saya duduk baca. Selalu saya duduk baca. Tadi saya baca sebelum nak baca ceramah tadi baca. Tuan-tuan, kalau tengok hari Allah, sedih tuan-tuan ni. Yang Israel bedal ni tuan-tuan, hospital. Tuan-tuan, kalau duduk dalam Gaza ni macam mana? Saya nak tanya tuan-tuan. Tiba-tiba Kementerian Kesihatan buat keluar kenyataan kepada dunia. Sistem kesihatan Gaza telah lumpuh sepenuhnya. Tuan-tuan ingat tak kita perang dengan COVID-19 itu ni? Ingat tak? 2 tahun kita hidup macam orang bodoh. Mayang jarak-jarak. Naik kereta tak ada hidup sekali. Itu lagi saya pelik naik kereta tak ada hidup sekali tu. Saya cukup tak faham. Sampai hari ni saya tak boleh faham. Naik kereta dengan orang rumah kita, bini kita. Kita duduk tempat driver, dia kena duduk belakang. Kena duduk tepi, salah, duduk belakang. Balik rumah, tidur sekali. Saya nak tanya, tuan-tuan faham tak itu? Ke saya seorang yang tak faham? Tuan-tuan faham ke tak? Yang lagi saya tak faham, saya dah naik kapal terbang. Dekat airport, duduk jarak. Kursi ni, yang ni pangkah, yang tu pangkah, yang ni pangkah. Duduk jarak. Naik atas kapal terbang, duduk tepi. Saya naik tu, yang tadi aku tak boleh duduk sekali. Naik atas ni, duduk tepi. Saya tanya pramugari, tak ada penjarakan ke dalam ni? Oh, tak ada tuan. Oh. Tu yang dekat airport tadi duduk ni, duduk asing. Ada COVID, masuk dalam kapal terbang, duduk sekali, tak ada COVID tak? Dia kata COVID tak beli tiket. Oh, betul juga. Betul jugalah. Janji ada jawapan. COVID tak beli tiket. Dah masuk waktu Aisyah? Berapa minit ni? Bercepat no tuan-tuan. Subuh, berapa subuh? 5.41 studio. Saya baru ni ceramah dekat satu masjid. Saya tanya dekat masjid tu, saya kata sini subuh berapa? Pukul berapa? Budak seorang tu jawab 8.45. Saya terkejut. Saya kata pukul berapa? 8.45. Lepas tu orang pakai dia jawab dulu. Dia kata tak, saya tak nak mayang pukul berapa, semua 8.45. Jaga tidur, saya mayang. Dia kata subuh dia tak pernah berkurang, tak pernah bertambah time. 8.45 tu berapa tahun dah? Tuan-tuan, balik-balik cerita. Kita biasa berperang dengan COVID dulu maklum. Tuan-tuan ingat tak zaman kita perang, Kementerian Kesihatan. Tuan-tuan, kita lepas asar, jangan duk buat apa. 5.30 nak dengar pengumuman Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Tan Sri Dr. Nur Hisham dulu, ingat tak? Berapa ribu. Kita nak dengar itu. Sampai kita meluat nak dengar. 2 minggu pertama, hari-hari duk dengar. Hari ini kes melaporkan. Abang-abang. Mula okey. Fasa yang pertama okey. 2 minggu pertama. Tambah 2 minggu kat sebulan. Okey. Dia main PKP kali ketiga, kali keempat. Yang tu kita menyempah dah. Sampai satu masa tahap. Tuan-tuan ingat tak? Kita punya masa tu, sistem kesihatan kita dah lemah dah masa tu. Nak kata down kot keterlaluan dah. Sampai bilik mayat tak celui, tak cukup. Ingat tak? Sampai mayat pun dalam kontena. Dia main varian tambah masa tu. Dia main varian apa? Delta ke apa masa tu. Ingat? Dekat Kelang duduk lena kat atas jalan tu. Oh, masa tu takut. Nak keluar rumah mandi, rumah pun mandi. Takut tuan-tuan ni. Sampai tak boleh salam duduk macam tu. Saya pergi ceramah di Gerik. Masa tu Omikron lah masa tu.
Dapat long tu dia main suar tangan depan muka saya. Saya tak salam dah tu, saya pun buat macam tu. Dia kata ni pun seorang lagi ustaz, takut pada makhluk tak takut pada pencipta. Jangan takut, la haula wala quwwata illa billah. Dia tabligh. Saya pun salam, balik-balik kena covid terus saya hari tu tuan-tuan. Masa tu bilik mayat tak ada, sampai syarikat korporat supply kontainer. Mesin oksigen tak cukup, hospital Allah. Tuan-tuan cuba tengok petugas KKM masa tu. Teruk tuan-tuan. Lah tuan-tuan tengok daripada duk menari tu tak apalah. Bukanlah emas permata tu. Dengan pakai ni. Saya ingat orang Kok Diang masa tu. Duk sembang, dia kata matilah pun teruk. Dia kata mau angkasawan tu yang main urip, dia tak boleh tengok lah. Saya pun heran, angkasawan. Dia kata ni haji kita mati tak boleh tengok, angkasawan urip. Saya tak boleh tangkap lagi angkasawan. Rupanya kan bila kena covid dia pakai serupa nak pergi angkasa. Dia kata ni angkasawan punya urip. Tak boleh nak tengok mayat, tak boleh nak cium mayat masa tu. Tuan-tuan tengok petugas KKM dengan duk pakai dia punya apa? Dia punya baju lepas tu Allah. Sampai duk terlena. Tuan-tuan cuba bayangkan masa tu. Kita ni masa tu lawan bukan dengan Israel. Dengan COVID. Petugas KKM ni tuan-tuan. Tak jumpa anak kat sebulan. Mereka duk video call. Mak ni duk teriak. Tak berani nak balik. Sebab mak duk bertarung dengan COVID. Ingat tak tuan-tuan? Kan tuan-tuan lupa dah. Gila tu lah. Masa tu nak pergi mana pun tak boleh. Masa tu kita tak takut orang polis, tak apa takut. Lah ni kita takut lah polis jaga Roblox, kita takut. Masa tu kena tengok polis jaga Roblox, lega sikit. Pasal apa dia? Polis ni dia boleh juga sembang-sembang. Kalau pergi Roblox tengok polis yang jaga. Saya masa tu lah. Lega sikit, boleh sembang sikit lah. Assalamualaikum tuan. Ni nak pergi ni. Boleh lagi lah. Pergi Roblox tengok tentera duk pegang macam tu. Pakai kena balik lah. M16 tu tuan-tuan. Tentera dengan muka garang. Woi, macam duduk dalam negara yang tengah perang macam tu. Cuma dia patut Amir kata kebal. Tentera jaga. Ni dia ada pegang tentera. Dengan polis, dengan rela. Ui tuan-tuan, masa tu tuan-tuan bayangkan kita rasa macam mana. Malam ni sunyi. Ingat ni belum? Ramadan, mayang di rumah. Terawih. Quran besar je cukup laku time tu. Tok Wan jadi imam. Ingat tak? Hak cucu merangkak masuk dalam kain tu. Cucu balik daripada Kuala Lumpur. Nak balik-balik dah tutup PKP. Duduk dalam rumah Tok Wan. Tok Wan jadi imam. Tok Wan sujud, cucu masuk dalam kain. Tok Wan bangun, cucu pun berdiri dalam kain. Diri-diri cucu rasa ada benda duk tiba kat dia. Dia pun tanduk. 2 malam tu imam tak ada senak perut. Ingat lagi zaman tu. Tuan-tuan bayangkan bila kita dengar kata sistem kesihatan kita ni dah berada pada parah yang bahaya. Oi letih tuan-tuan. Itu baru berlawan dengan COVID. Ni Kementerian Kesihatan Gaza kata, kami dah lumpuh. Tuan-tuan bayang. Sepadan Rafah dibuka, Mesir kata mai. Cuma syarat mesti ada pasport dan orang tu dah cedera parah. Mai buat rawatan di Mesir. Dalam kita duk dengar Allah sedihnya tuan-tuan, Kementerian Pendidikan Gaza pula kata sesi persekolahan di Gaza tahun 2023, 2024 ditangguhkan. Sebab apa dia? Tak ada dah pelajar, sebab semua pelajar telah syahid. Kita masa PKP tu sekolah tak buka. Budak-budak ni rindu nak pergi sekolah. Tengok kasut putih, tayak.
Ustaz, apa dia yang Ustaz nak cuba sampaikan ni? Tuan-tuan, kalau kita ni berpecah, itulah nasib orang Islam sebenarnya, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan hanya tengok Gaza, tuan-tuan simpati dengan Gaza. Ya, semua kita simpati dengan Gaza. Semua kita simpati dengan nasib rakyat Palestin. Ya, kita sedih, tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan jangan tinggallah solat hajat kepada mereka. Apa yang kita boleh buat, Pak Long? Yang pertama, boikot mana-mana produk yang memberi kata orang Kedah. Sini panggil, yang memberikan sumbangan dan saham kepada mereka. Wajib kita boikot. Setuju ke tak? Jangan tekak boikot Starbucks. Alhamdulillah, kami boikot Starbucks. Iyalah, keratung mana ada Starbucks? Macam saya ada sembang dengan orang kampung saya. Kita kata boikot Starbucks. Orang kampung saya kata, saya lama dah tak boikot. Oh, Alhamdulillah. Abang tak nak minum Starbucks? Tak benar. Abang nak minum apa? Saya minum biok ya. Minum yang ketum. Starbucks. Yang tuan-tuan duk boikot McD. Macam-macam lagi lah. Tuan-tuan boikot lah. Ikut suka tuan-tuan. Yang mana senarai yang dikeluarkan supaya diboikot, kita boikot. Wallahualam lah. Starbucks ke McD apa saya nak cakap pun tak arti lah. Baguslah tuan-tuan boikot. Cuma saya nak pesan, ni. Kalau duk kira boikot yang lain, yang ni duk isyak. Pi tu, demonstrasi celaka Israel, hancur Israel. Kering ko. Dia pun kena main minum banyak ketum segelas buat keluar sekota. Aku tak boleh dengan Israel ni duk perang. Hak jenis ni mampu penerajang ya tuan-tuan. Hang boikot menatang apa? Rokok duk kat mulut. Ni bukan orang lain ni, keratung 6 ni. Ada 3 orang, tak ramai 3 orang. Saya dapat kenal pasti 3 orang pasien macam ni. Ni saya nak pesan, saya dah pesan banyak tempat dah. Saya nak minta orang keratung 6, stop beli rokok. Boleh ke tak? Dengar betul-betul, saya bukan suruh berhenti hisap rokok. Dah, berhenti beli. Dengar betul-betul. Nak hisap, hisap. Cuma jangan beli. Tuan-tuan tanya tadi kan, nak hisap ngapa? Tu tuan-tuan fikir lah, bukan yang tubuh saya nak kena fikir kat tuan-tuan. Tuan-tuan nak hisap ke? Hisap lah, jangan beli. Tu kami nak hisap macam mana? Pergilah minta kat Cina 2 batang. Cina kedai tayar balas 2 batang, Cina kedai hardware balas 2 batang, Cina kedai sepepak balas 2 batang. Ikut suka lah. Jangan beli. Betul tak Mak Long? Setuju tak? Mak Long hisap rokok? Hisap. Rokok? Tak hisap. Pak Long balik hisap lain dan Pak Long sudah dah rokok tu. Pisap benda-benda lain tu. Daripada muda sampai ketua rokok. Pisah benda lain dah pula. Ya, benda-benda yang tak apa nak ada kaitan dengan Israel. Pisah. Contoh Zat, saya isap gam. Hei. Dia tak isap rokok, dia kata isap gam. Ni yang pertama yang kita boleh buat, boikot. Kalau tuan-tuan boikot pun tak boleh, tak guna tuan-tuan. Saya bagi contoh macam ni lah. Kalau kita duduk marah tapi tak boikot, serupa macam kita duduk maki satu rumah. Kita duduk dalam peda keratung 6 ni, kita bergaduh dengan Haji Mat ni. Marah Haji Mat siang malam. Tapi tiap-tiap pagi kita pergi hantar duit ke rumah Haji Mat, ada guna? Haji Mat kata, hang marah pi 12 tahun pun, janji duit hang hantar. Sama. Sekarang kita buat kutipan untuk Palestin. Hoi, hebat tuan-tuan oi. Saya baca mana terbaru ni, kita dah bagi dekat 0,5 bilion dah sumbangan rakyat Malaysia kepada Gaza. Dah hampir 0,5 bilion. 0,5 bilion ni banyak mana Ustaz? 500 juta.
Tahniah rakyat Malaysia yang dicintai. Hebat, hebat. Habis duit-duit kita kutip hantar kat Gaza. Dia tak belum. Yang duit tak ada di PTK Mekong, dapat dia pergi hantar kat Gaza. Demi Gaza. Dia PTK 4783. Jangan duk ambil. Ni rambang yang saya bagi. Dia kata aku tu yang aku setuju dengan ustaz ni. Jarang ustaz bagi nombor kat kita. PTK Mekong nak hantar kat Gaza ni. Alhamdulillah. Cara dia hebat. Haram pun haram, kita kata mana boleh duit haram. Allah pun faham ustaz. Ingat Allah Ta'ala pak tiri laki mahal lah. Duk faham dah dia haram lah. Bagus. Kita dah buat solidarity. Cuma perangai sia-sia tu tinggal lah, saya nak pesan. Duk bakar bendera Israel lah. Tu sia-sia. Kawan saya ada seorang beli sekotak. Tak larita saya nak tak beg saya larita dia tengok sekotak bendera Israel. Saya kata hang ni sokong Israel lah. Dak zat ni nak bakar. Saya kata hang cuba fikir bagi waras sikit. Duit hang pergi beli bendera Israel sekotak. Bakar, habis bakar beli pula. Bakar, habis bakar beli pula. Saya nak tanya tuan-tuan, pandangan tuan-tuan, tindakan tu cerdik ke kurang? Tuan-tuan beli bendera Israel, pijak. Tahan lama. Pijak. Tuan-tuan beli, tuan-tuan datuk sepanjang jalan. Dengan muka Perdana Menteri dia apa, Netanyahu tu. Tak cukup Netanyahu, tuan-tuan ambil sampai ambil cucu dia, tuan-tuan pijak. Muka. Beli bendera Israel tak dalam zaman rumah. Bila kencing berak. Ni duk bakar, lepas bakar, beli pula. Celaka Israel, bakar. Kutip duit, beli pula. Cerdik ke tak, tuan-tuan? Tindakan ni pun kena fikir sama lah, cerdik ke tak? Yang doa. Yang boykot. Ini yang kita boleh buat dekat Israel, tuan-tuan, dekat Palestin, dekat Gaza. Cumanya yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan jangan nampak kata Gaza saja yang sedang berkonflik macam tu. Sebenar dan hakikatnya tuan-tuan, gambaran Gaza tu untuk seluruh dunia. Sebenarnya umat Islam sedang berhadapan dengan situasi yang sama. Maklum. Kenapa yang Allah Ta'ala tangguhkan kemenangan kepada Gaza? Sedangkan kalau Allah Ta'ala nak buat, dia nak bagi kemenangan kepada Gaza. Macam ni ya. Sekelip mata ya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Dia boleh buat. Awak besar sangat ke Allah Ta'ala tak boleh bagi kemenangan kepada Gaza? Tak. Pengajaran daripada umat Islam di Gaza yang perlu diambil seluruh dunia, menghayati pengajaran tersebut dan mengambil ibrah daripada pengajaran tersebut. Apa dia tuan-tuan? Pengajaran yang pertama, selagi mana umat Islam tidak bersatu, itulah yang akan berlaku kepada umat Islam seluruh dunia. Akan dilanyak habis-habisan oleh musuh Islam. Tuan-tuan cuba kaji sikit. Saya ni bukanlah kaki membaca. Tak. Tapi suka membaca jugalah. Walaupun tak banyak. Saya buka balik kronologi. Kenapa yang berlakunya situasi macam ni di Gaza, tuan-tuan? Rupanya pengajaran yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita ni banyak. Yang pertama, bagaimana antara cara Yahudi mula memasuki dan menakluki Palestin sehingga tertubuhnya sebuah negara haram yang bernama Israel. Yang pertama, tuan-tuan, pokok Yahudi ni membeli tanah rakyat Palestin dengan harga yang tinggi. Satu. Dia beli. Faham tak saya nak beritahu ni? Dia beli tanah.
Perangai mereka ni suka menjual tanah. Sebab tu di Palestin, sampai ada ulama yang mengeluarkan fatwa di sana, haram menjual tanah kepada orang bukan Islam, terutamanya Yahudi. Saya nak tanya tuan-tuan, perangai ni berlaku tak lagi dekat negara kita ni? Tuan-tuan jangan duk tengok satu skop. Tuan-tuan kena tengok banyak skop. Tuan-tuan kena tengok luas sikit pandangan dia tu. Apa yang berlaku di Gaza, pengajaran untuk kita yang berada di luar Palestin. Kesilapan nenek moyang mereka menjual tanah kepada Yahudi dengan tawaran daripada pokok Yahudi, harganya lebih besar daripada yang ditawarkan oleh sesama Islam. Saya ni tuan-tuan biasa berhadapan dengan satu situasi di Kuala Lumpur. Saya berceramah dekat satu bangunan pejabat. Di sana dia bangunan tu tinggi lah. Nama satu menara. Saya tak mahu abang menara apa. Bukan menara KLCC, bukan menara tu. Dia ada menara syarikat ni. Saya sampai parkir kereta di basement. Saya tunggu dekat lobi tu. Ada satu kakak cleaner dia main duduk cuci tu. Dia tengok-tengok, Ustaz Usam ke? Ya, saya. Oh, dia tengok dalam TikTok. Ya, saya. Oh, dia duduk gitu. Boleh tak nak ambil gambar? Boleh, tak ada masalah. Dia pun main duduk gambar. Dia tanya, Ustaz datang dari mana? Kedah. Ustaz memang saya orang Kedah ke? Ya, saya Kedah. Kok Diang, Kedah tempat saya. Oh, Ustaz. Saya ada semang-semang tu, saya tanya dia, Kak, asal mana? Saya asal Kuala Lumpur, Ustaz. Orang Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni di mana kampung kak? Dia sengah. Saya tanya aku tu, dia diam. Lepas tu saya tengok dia sebab. Saya pun heran, aku tanya soalan tak kena ke? Bukan tanya asal mana, Kuala Lumpur di mana tu, satu kesilapan kot, dia sebab. Dia kata, Ustaz, tempat lahir saya Ustaz tahu tak di mana? Di mana kak? Sini. Ni tapak bangunan ni. Ini rumah arwah, tapak rumah arwah atuk saya. Saya dilahirkan dalam rumah ni. Ni Ustaz. Tapak ni Ustaz asal rumah atuk saya. Atuk saya jual tanah ni Ustaz. Sekarang tapak ni dah dibangunkan bangunan. Ustaz, saya asal keturunan pemilik tapak ni, hari ni, mai mengemis mencari makan, menjadi kuli di tapak tanah yang atuk saya ni. Ni dia tuan-tuan. Ni realiti yang saya cerita ni, benda yang saya tengok, benda yang saya hadap. Realiti. Palestinnya dulu macam itulah, dijual sikit, dijual sikit, dijual sikit. Yang beli, lepas beli, yang mereka takluk, mereka takluk, yang mereka ceroboh, mereka ceroboh, yang mereka rampas, mereka rampas. Dicampur tanah-tanah ni tuan-tuan, tertubuhlah negara haram Israel. Balik tuan-tuan, didik anak bangsa kita. Tanamkan dalam pemikiran mereka, sayangkan tanah air. Kedua, Yahudi masa itu tuan-tuan memperkemaskan ekonomi mereka. Memperkemaskan ekonomi mereka. Benda-benda asas, makanan-makanan asas rakyat Palestin dipegang oleh mereka. Hari ini tuan-tuan cuba kaji tengok. Negara haram Israel ni apa pendapatan dia tuan-tuan? Dalam dunia ni berapa buah je negara yang boleh masuk pergi ke negara dia. Kita Malaysia tak ada hubungan diplomatik dengan dia. Pelancongan apa yang ada dekat Israel ni tuan-tuan? Tak. Tapi ekonomi mereka strong melalui makanan-makanan asas. Ekonomi.
Mereka pegang tanah, mereka pegang ekonomi. Rakyat Palestin masa itu bergantung harap dengan ekonomi mereka. Sebab apa tuan-tuan? Tak katalah kepada rakyat Palestin. Mana-mana dunia pun tuan-tuan. Kita bila Allah Ta'ala uji dengan kesenangan. Kita akan leka. Kita akan alpa. Dan kita akan mudah lupa diri. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Ha? 2, 3. Sejam lebih dah ni. Boleh lagi kan nak berhenti? Sampai pukul berapa? 10. Ui, bayak pun sampai 8.30 ya. Tiga. Ni saya duk bagi tahu ni tuan-tuan ingat kan ni? Tak pergi balik rumah bini tanya abang, ustaz cerita apa? Sedap malam ni. Tak lah ustaz cerita apa? Banyak benda. Dah apa dia ustaz cerita abang cuma cerita kat dia. Jelas elok ah. Dak yang abang ingat tu apa dia abang? Yang abang ingat. Abang ingat Tok Wan jadi imam cucu tanduk telur Tok Wan. Jahanam tuan-tuan. Dalam banyak-banyak yang saya cerita yang tu ya tuan-tuan ingat jahanam. Maklum faham ke saya cerita ni maklum? Maklum? Saya pergi balik nak cerita pula kat suami maklum. Pak Long period malam ni tak ada main dengan kuliah. 3. Bagaimana penaklukan tentang Palestin ni berlaku? Yang ketiga tuan-tuan digariskan. Apa dia? Yang pertama. Tadi ni. Mereka beli dengan tanah dengan harga yang tinggi. Mereka jual. Yang kedua. Ekonomi. Makanan asas. Dikawal oleh mereka. 3. Yahudi merekakan satu agenda iaitu memecahkan umat Islam di Palestin. Mereka pecahkan umat Islam di Palestin. Pecah daripada sudut politik dan fahaman. 2. Ini cara pemecahan kumpulan umat Islam yang cukup hebat tuan-tuan. Dipecahkan dengan 2 ya. Bukan ada sampai 5, 6. 2 ya. Yang pertama, fahaman politik berjaya memecahkan umat Islam di Palestin. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang orang tanya, kenapa yang Allah Ta'ala tangguhkan kemenangan kepada umat Islam di Palestin? Jawapannya mudah. Allah nak suruh seluruh dunia umat Islam belajar daripada Gaza, belajar daripada Palestin. Jangan jadi kali yang kedua pada tempat kita. Tuan-tuan jangan ada tengok satu tu ya. Kalau pengajaran kesilapan mereka kita tidak ambil sebagai pengajaran kepada kita, tak mustahil kita akan turut mengikut kesilapan mereka. Pecah. Sebab musuh Islam tahu kalau umat Islam bersatu, kita ada kekuatan. Bila kita kuat, orang tak boleh merosakkan kita. Bagaimana? Pecah. Pecahkan dengan pahaman politik. Fitnah, aibkan, menjadi makanan. Yang kedua pecah pula daripada sudut mana tuan-tuan? Sudut fahaman. Ini dia yang kita duk cakap ni. Kerana kunut kita nak bergaduh. Kerana tahlil kita nak bergaduh. Kerana yasin kita nak bergaduh. Apa dia ni? Kita bergaduh benda yang tak perlu bergaduh. Saya nak tanya tuan-tuan. Kita baca Yasin malam Jumaat. Masjid tuan-tuan baca tak Yasin malam Jumaat? Baca tak Yasin malam Jumaat? Baca. Orang tanya ustaz, siapa yang baca Yasin? Awak tak baca surah lain? Jawapannya mudah. Kalau baca Baqarah, bila nak habis? Malam Jumaat lepas maghrib mula baca Baqarah. Pukul berapa nak habis? Kita baca Yasin. Daklah yang duk baca Yasin tu pasal apa? Daklah aku nak tanya hang. Yang hang duk ingat pasal apa?
Yang aku nak tanya hang pula, yang hang duk ingat ni pasal apa? Yasin salah satu surah daripada Al-Quran. Hang setuju tak? Setuju. Okey, confirm, setuju. Yasin salah satu daripada surah dalam Al-Quran. Setuju? Ya, setuju. Betul? Betul. Habis tu, yang kita kena bergaduh orang yang tak kerti baca Quran tu. Yang buta Quran tu. Yang itulah yang kita nak kena perangi. Kita kena mensifarkan dalam masyarakat kita di kalangan orang Islam yang buta Al-Quran. Bukan kita main duk ganggu haduk baca. Tak nak ganggu apa orang nak baca Yasin malam Jumaat. Bacalah. Ni dia duk ganggu. Dia duk pecah ni apa dia tuan-tuan. Kes tarawih. Ni pasal apa semayang 20? Lah. 8. Lah. Islah. Awak yang hang jadi macam ni. Yang hang kena gaduh tu. Hak ramai lagi tak semayang tarawih. Ya? Saya nak tanya majlis tuan-tuan. Tarawih ada berapa sah? Jawab betul-betul dengan nak mohon. Sampai sah berapa? Sampai tak cukup masjid lah. Dalam Keratung 6 ni ada berapa buah masjid? Satu ya. Surau. Tak ada. Masjid tuan-tuan ni kapasiti dia boleh tampung berapa orang ni? Jemaah berapa orang? 1,000. Tak mai. Berapa? 400. 400. Daripada sini sampai belakang tu 400. 400. Dalam Keratung ni ada berapa ratus orang? Tuan-tuan pening lah. Tu baru saya tanya soalan basic tu. Sekali kalau saya tanya marrabuka, lagi tuan-tuan pening, lagi dia jawab. Maknanya apa saya nak beritahu? Kalau tarawih sampai belakang tu, ramai yang mai ke ramai yang tak mai? Jawapan dia, ramai yang mai ke ramai yang tak mai? Ramai yang tak mai semayang dia tak? Ya hang nak kacau yang duk mai ni pasal apa? Hang cuma pergi kacau hang tak mai suruh mai. Yang nak kacau aduk mai ni pasal apa? Dok 8. Sunnah ni 8. 20 ni bid'ah. No, Masjidil Haram yang 20 orang tapi kata bid'ah. Dia diam. Tu depa. Lah ni awak berdosa kalau kita sembahyang 20? Saya nak tanya tentang berdosa kalau kita sembahyang 20? Ada tak hadis Nabi kata, barang siapa sembahyang tarawih 20, maka dia bukan daripada golongan umatku. Ada? Tak ada. Sembahyanglah. Lah hampir tu kacau tu tak sembahyang tu. Aduk tolak dam haji buah pokok. Semalam 4 kali haji, puasa pun tak, tarawih pun tak. 4 kali haji sehari. Dia main duk ganggu, aduk selawat tengah-tengah tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun duk selawat. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi tak pernah buat. Letih tuan-tuan. Layan mereka ni macam layan budak-budak. Lepas satu soalan. Abah nak pergi mana? Abah nak pergi kerja. Kerja kat mana? Kerja dekat pejabat abah. Pejabat abah di mana? Pejabat abah di ofis lah. Ofis tu apa? Dan bila ada anak kecil kan? Saya anak saya tu stres. Ofis tu pejabat tu ofis. Pasal apa pejabat? Yalah nak kerja di mana di pejabat lah. Pejabat tu apa? Pejabat tu tempat kerja. Tempat tu apa? Mujuk fikir anak kalau orang lain boleh lempak tak luar dah. Tu nak bagi tahu stres tu tuan-tuan. Layan popok ni macam layan budak-budak tu. Kerana perpecahan ni lah tuan-tuan. Akhirnya Gaza ditakluk, ditawan.
Sebab tu saya nak bagi tahu, hari ni jalan nak selamat daripada benda ni tuan-tuan, mudah je Allah Taala suruh. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tuan-tuan nak selamat benda ni mudah. Yang pertama tuan-tuan balik taat tuan-tuan kepada Allah. Taat tuan-tuan kepada Rasul, taat tuan-tuan kepada pemimpin. Contoh dalam negeri Pahang ni tuan-tuan. Tuan-tuan ada pemimpin, ketua agama kepada negeri Pahang ni dipanggil sebagai sultan. Tuan-tuan ada sultan. Dalam negeri tuan-tuan ada jabatan yang dipertanggungjawabkan amanahnya oleh ke bawah dunia sultan untuk menjaga. Jabatan agama, jabatan mufti. Tuan-tuan ada orang yang alim dalam negeri tuan-tuan dipanggil sebagai mufti. Mana boleh mufti ni orang pekak-pekak jadi mufti? Tak boleh. Orang alim dengan keilmuannya, dengan akhlaknya, ni untuk jadi mufti tuan-tuan. Dilantik untuk menjaga. Mufti ni pula tuan-tuan, dia takkan buat keputusan seorang-seorang. Dia ada jamaah dia dipanggil sebagai ahli jawatan kuasa fatwa negeri. Jawatan kuasa fatwa negeri. Ni yang dia pilih ni semua alim-alim ni tuan-tuan ni. Ni alim-alim belaka ni. Saya ambil tauliah Pahang tuan-tuan bulan Ramadan baru ni. Bawa 3 orang temu dura saya. Alim-alim belaka. Hak mereka tanya ada yang saya tak erti jawab. Sebab ilmu mereka alim. Saya jawab yang saya erti. Nama pun ajib amma ya'ti. Maknanya jawab hak mana hang erti. Hak tak erti tak jawab. Ni dia. AJK fatwa Pahang ni. Alim-alim. Ada apa-apa masalah, mufti akan panggil mereka duduk bersidang. Bincang. Namanya mesyuarat jawatan kuasa fatwa. Tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan tanya kepada jabatan mufti. Telefon. Saya daripada Felda Karatung 6. Saya ada masalah sikit nak tanya ni. Benda yang saya tak faham. Tanya mereka. Benda yang besar, mereka nak kena kaji. Mereka akan bincang. Mereka awak keluar satu hukum. Hukum itulah tuan-tuan pegang. Ini nama dia Ati'ullah wa Ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Enakmen fatwa kerajaan negeri Pahang menetapkan kita berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain daripada Ahlus Sunnah, wajib tuan-tuan tolak. Tiba-tiba ada satu orang dia main nak ceramah di masjid tuan-tuan, dia nak ajak tuan-tuan jadi Syiah. Tuan-tuan pegang dia, ikat, dia hantar daripada polis. Dia hantar. Ikat dia hantar. Korang ajak ni tuan, tuan balas lagi. Pasal apa ni? Dia curi ke? Tak. Betul? Dia main duk ajak kami jadi Syiah. Mai pula kawan ni pula nak ajak kita jadi apa dia? Wahabi. Tolak. Sebab kita punya negeri ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tak berhenti di situ. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni tuan-tuan, semua orang mengaku Ahlus Sunnah. Semua orang akan mengaku Ahlus Sunnah. Dia main. Tak ada orang Wahabi yang mengaku dia Wahabi tuan-tuan ni. Tak ada orang yang sesat mengaku kata dia sesat. Tak ada. Ada dia main. Tuan-tuan jangan ikut saya sesat. Tak ada. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah ni dalam mazhab dia berpegang kepada apa? Akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di Pahang berpegang dalam mazhab fiqh kepada mazhab Imam Syafi'i. Pegang elok-elok. Selain daripada tu kita tolak. Bukan kita tolak kerana mereka ni batil. Tidak. Ya. Oh, kalau ustaz kata kita pegang kepada Syafi'i ya ustaz. Hambali, Maliki, Hanafi itu sesat tak? Tak. Macam saya bagi penerangan tadi ni. Steering kereta. Belah kanan betul ke belah kiri betul? Dua-dua betul. Cuma bila hang nak naik di Malaysia, sistem jalan raya Malaysia banyak menggunakan di sebelah kanan. Nak memotong, nak parking, nak apa, semua kanan. Hang nak senang dan hang nak selesa, gunalah lorong kanan. Gunalah steering kanan. Buat balik juga steering kiri. Bawa payah, nak jual pun susah.
Kereta elok semua, murah. Wih, murah orang masjid ni. Ni masjid model apa ni? S-Class yang tahu tak? Tahun bila ni? 2018. PPO. Dia nak jual? Nak jual? Sport rim dia mengancam. Dia mengancam di sini. Kalau Kedah dia panggil mercik. Sport rim dia mercik. Dia nak jual berapa ni? Harga pasaran ni kalau kereta ni masih 150,000. Dia nak jual berapa ni? Dia nak jual 55,000 ni. Cakap macam 55,000. Hang nak tak? Weh, kalau murah macam tu pun nak. Nak pergi tengok. Buka pintu, tengok steering belah kiri. Tuan-tuan nak beli? Steering belah kiri. Hak lagi dahsyat tuan-tuan, kereta ada, steering ada, enjin tak ada. Kita tengok benda yang luar daripada tabiat, kita takkan ambil. Samalah. Sekarang ni tuan-tuan, saya kata semua betul. Saya tak kata sesat. Saya kata semua betul. Imam Syafi'i betul, Imam Maliki betul, Imam Hanafi betul. Semua betul. Cumanya dalam konteks kita di Malaysia ni tuan-tuan, kita berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Sebab apa dia? Sebab kita nak menyelaraskan fahaman umat untuk tidak berpecah. Jadi bila kita duduk dalam negara dan negeri kita, hormatlah kepada apa yang telah ditetapkan oleh ulil amri kita. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu lah. Saya harap tuan-tuan duduk dalam faedah keratung ni, jangan berpecah tentang isu furuk. Benda-benda cabang. Bid'ah tak bid'ah ni tuan-tuan ni faham bagi elok. Macam mana ustaz nak faham bid'ah ni bagi elok? Saya bagi tahu mudah ya. Bid'ah ni tuan-tuan dia ada dua. Benda Nabi tak buat, dia ada dua. Yang pertama Nabi tak buat tapi benda tu tak berlanggar dengan syariat. Tuan-tuan buatlah. Contoh mereka kata tahlil Nabi tak buat. Saya nak tanya tuan-tuan, di mana benda tu berlanggar dengan syariat? Dalam tahlil ada kita zikir, dalam tahlil ada kita baca ayat Quran, dalam tahlil kita ada buat benda makan, dalam majlis tahlil. Tak mana yang tak kena? Kena. Silakan. Tapi kalau benda Nabi tak buat, kita buat, benda tu berlanggar dengan syariat, yang ni wajib kita tolak. Nama dia bid'ah dalalah. Jangan berpecah. Ambil pengajaran daripada Gaza untuk kita sama-sama faham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Allah taala memberkati kita semua dan Allah taala menyatukan hati-hati kita semua. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tuan-tuan, melawak pun sejam setengah tuan-tuan. Tu kau ustaz, ya. Kita mula tadi 7 suku, lah 8.45 dah tuan-tuan ni. Tu dah ustaz nak lama ustaz. Ya. Jadi malam ni cukup sekadar itu dulu. Saya mohon maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan kalau ada salah dan silap sepanjang ceramah saya. Saya tahu benda ni saya bercakap banyak salah dan banyak silap. Jadi sebelum saya nak tangguh tuan-tuan, ada sedikit iklan yang saya nak iklan. Kalau boleh kita end live kan? Kita punya live ni kita stop boleh tak? Kita stop. Sebab nak iklan ni sekejap dia ganggu tuan-tuan ni.